Selamat pagi kepada semua penonton kami pada hari ini. Hari ini saya bersama Encik Kenneth Loh, pakar nutrisi daripada Pertubuhan Kanser Kebangsaan Malaysia. Dan topik beliau pada hari ini adalah mengenai produk penusu dan soya dan penggalakannya dalam kalangan pesakit kanser. Topik ini merupakan satu topik yang sangat penting, especially untuk kita pada masa ini kerana ramai pesakit kanser dan juga orang awam mempunyai banyak soalan mengenai pemakanan atau pengambilan produk penusu ini. So sebelum kita bermula, saya ingin menjemput Encik Kenneth untuk mengenalkan dirinya dan beliau boleh memulakan discussion atau perbincangan beliau mengenai produk ini pada hari ini. Terima kasih Encik Calvin. So nama saya Kenneth, boleh panggil saya Ken. So hari ini saya akan bincangkan bersama penonton kita pasal produk penusu dan produk soya, terutamanya untuk pesakit kanser. Sebab kadang-kadang kita dengar dari segi pesakit kanser, adakah saya sesuai untuk mengambil produk penusu tertentu ataupun produk soya-soya yang boleh saya ataupun dibenarkan makan dalam saya punya hajat. So dari segi produk penusu, kita kata apakah relationship produk penusu dengan risiko kanser? So dari segi produk penusu, kita kata dia adalah pilihan makanan yang baik sebab dia mengandungi nutrisi-nutrisi yang tinggi, iaitu macam protein ataupun kalsium, lagipun vitamin D. So semua nutrisi ini sebenarnya tidak hairan untuk semua penonton. Kita memang tahu dia penting untuk badan kita, tapi soalan dia adalah tentang risiko kanser. So dari segi kajian, dia telah menunjukkan bahawa pengambilan produk penusu sebenarnya tidak meningkatkan risiko kanser anda dari segi apa-apa jenis kanser. Lagi, sebenarnya ada kajian yang menunjukkan pengambilan produk penusu dapat menurunkan risiko kanser usus untuk anda. Okay, so kalau Encik cakap dia tidak akan meningkatkan risiko tetapi akan boleh menurunkan risiko kanser usus. So bagaimana dengan kanser-kanser lain seperti kanser payudara atau kanser hati? Adakah ia dapat mengurangkan risiko kanser-kanser tersebut juga atau adakah ia hanya khusus untuk kanser usus besar? Macam fungsi dia lah. Okay. Dari segi kajian yang menunjukkan sebenarnya dia menjalankan kajian itu terhadap population yang mengenai kanser usus terutamanya. So maksudnya dia menunjukkan kita kata benefit dia dari segi kalsium, iaitu kalsium memberikan perlindungan kepada usus kita orang. So macam mana mekanisme dia sebenarnya dia macam tolong kita mengamalkan atau melindungi daripada pertubuhan kanser-kanser di bahagian usus tu. So oleh itu kajian itu hanya menunjukkan terutamanya kepada kanser usus dan bukan semua jenis kanser. Okay, so macam bagaimana dengan sebab sekarang ni banyak nampak dalam berita semua tu orang selalu cakap ada hormon dalam bahan penusu yang boleh meningkatkan risiko kanser payudara. So dari segi hormon itu sendiri, apakah pandangan Encik Kenneth, adakah hormon itu mempunyai risiko dia sendiri dalam meningkatkan risiko? Sebab orang cakap memang ada hormon. So apakah pandangan Encik Kenneth? Kerisauan itu memang biasa. So kita boleh menjawab soalan itu melalui slide ini. Kita boleh tengok dari segi fakta kesihatan mengenai produk penusu. Dari segi anggapan yang tidak benar, iaitu macam Encik Calvin yang sebut sekarang dalam kalangan orang ramai, kita kata susu sebenarnya ada mengandungi macam hormon, ada antibiotik ataupun racun perosak. So sebenarnya semua ini adalah anggapan yang tidak benar. So macam mana untuk menjawabkan? Pertama sekali kita tengok dari segi hormon. Selalu banyak orang akan risau dari segi hormon. Sebenarnya dia kata macam pertumbuhan lembu pada masa dia mengeluarkan susu, kita orang akan menyuntikkan macam hormon supaya dia akan bertumbuh besar lagi. Tapi dari segi produk susu, apabila dia sudah diproseskan, sebenarnya dia tidak mengandungi apa-apa hormon yang tertinggal dalam susu tersebut. Sama dengan macam antibiotik, dia sebenarnya akan dipakai apabila lembu tu sakit. So macam sama dengan manusia lah, kalau kita orang sakit, kita memerlukan antibiotik untuk sembuh. So lagi juga racun perosak, ini dia ditengok dari segi makanan lembu tersebut. So mungkin kadang-kadang dia akan kata makan rumput tu yang growth dari segi racun perosak tu mungkin akan dibawa kepada badan kita orang. Tapi kajian telah menunjukkan bahawa semua ini adalah anggapan yang tidak benar. So namun kita akan fokus kepada kebaikan yang telah dibuktikan, iaitu dia mengandungi kalsium yang baik untuk badan kesihatan kita, vitamin D untuk kesihatan secara keserapan kalsium juga,
dan juga protein dengan fatty acid ataupun asid lemak. Okay, so yang produk-produk ni, as in apa ni, yang komponen ni semua memang bagus, yang memang ada dalam susu. Ya. Okay? So tapi satu soalan yang mungkin soalan yang agak silly, tapi saya nak tahu yang kandungan antibiotik dalam susu itu sendiri, biasanya kalau kita makan ubat antibiotik yang cakap bagus untuk membunuh bakteria, sebab tu bila kita pergi hospital, doktor bagi antibiotik. So dari segi kandungannya dalam susu, bukankah ia merupakan satu benda yang baik kalau terdapat antibiotik dalam susu, atau adakah antibiotik ni merupakan satu jenis antibiotik yang lain yang tidak bagus untuk manusia? Dari segi antibiotik, maksudnya Encik Kevin telah menjawab soalan tersebut secara betul juga, iaitu kita hanya perlukan antibiotik masa kita orang sakit dan bukan masa kita orang minum susu. So itu sebab antibiotik dari segi secara kesihatan ia memang tidak baik apabila anda tidak memerlukan. So apabila anda memerlukan, doktor akan mencarankan supaya ambil antibiotik tertentu dan menghabiskan dalam masa yang tertentu, dan dia akan memberikan kesan baik secara keseluruhan dan bukan minum melalui susu. Okay. Okey. So mungkin kita juga boleh tengok dari segi produk penusu, apakah jenis yang boleh dicarankan dan apa jenis pilihan yang tidak digalakkan. So sebagai contoh, kita kata pilihan yang lebih sihat ataupun yang lebih baik dari segi produk penusu, iaitu susu, keju ataupun yogurt. So lagi kita sebenarnya tidak mencarankan supaya ambil secara berlebihan dari segi krim, mentega ataupun ghee. Tapi kalau macam ghee, so apa yang Encik Kevin cuba cakapkan kat sini ialah produk-produk yang di sebelah sini yang mempunyai tanda X yang besar itu merupakan produk penusu yang lebih tidak sihat compare dengan bahan-bahan di sini. So apakah yang menjadikan produk-produk ini tidak sihat? Apa beza dia? Sebab sekarang ni semua ni adalah produk penusu, betul? Tapi bahan seperti krim dengan mentega atau ghee dikatakan tidak bagus. So dari segi apa dia berbeza daripada macam produk susu, keju atau yogurt? Kita boleh kata dari segi kandungan lemak dalam produk penusu. Sebab macam kita sebut tadi, kandungan nutrisi yang penting dalam produk penusu iaitu protein, vitamin D dengan kalsium, iaitu yang apa kita nak dari susu ataupun produk penusu. Namun, lemak bukan satu nutrisi yang kita mahu fokus dari segi nutrisi berbanding dengan nutrisi-nutrisi lain. Iaitu kalau kita boleh pilih produk penusu yang kandungan lemak dia lebih rendah, itu lebih baik. Sebagai contoh, saya ada tunjuk dalam table ni, kita boleh tengok jenis susu yang ketiga-tiga. Pertama sekali ialah krim penuh ataupun full cream milk. Kedua ialah rendah lemak, iaitu low fat. Dan last sekali susu skim ataupun kita sebut skim milk. So dari segi kandungan lemak, kita boleh tengok sini. Kalau dalam susu skim, sebenarnya dia punya kandungan lemak dia terdapat di tahap yang tidak boleh dikesan, iaitu amat rendah sekali. Dan susu rendah sebenarnya macam 3.5 berbanding dengan susu penuh. So jenis susu yang diambil ini bergantung kepada orang itu sendiri. So seperti apa yang saya tahu ialah kalau anda ingin mengurangkan berat badan, pengambilan susu skim merupakan atau susu rendah lemak merupakan satu option yang bagus, betul? So macam susu apa macam dari aspek pesakit kanser itu sendiri, kalau seseorang itu mempunyai kanser, apakah jenis susu yang dicadangkan oleh pakar pemakanan untuk orang yang ada kanser? Ya. So untuk soalan ini, kita akan tengok dari segi keadaan ataupun condition pesakit tersebut pada masa itu. Apabila pesakit itu sedang melalui rawatan, macam melalui treatment ataupun sudah dalam masa survivorship, maksudnya semua treatment pun sudah siap, dari segi pemakanan dia ada sedikit perbezaan. So kita tengok sebenarnya daripada segi kalori. So kalau boleh tengok susu ini dia punya kalori lebih rendah berbanding dengan susu full cream. So dari segi bekalan tenaga, kalau kita masih dalam rawatan ataupun kita orang sakit lah, untuk orang ramai, macam kata kita orang ada fever, ada cough ke, kita sebenarnya badan kita memerlukan tenaga yang lebih tinggi. Iaitu pada masa kita akan mencarankan supaya ambil full cream milk. Tapi dari segi kesihatan secara keseluruhan, semua orang sebenarnya boleh opt kepada susu skim sebab dia punya kalori lebih rendah, so dia tidak bagi macam stres lah untuk badan kita dari segi kalori. Okay, bagus. Itu merupakan satu pencerahan yang baik. Dan untuk
penonton kita di luar sana, jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh tanya di ruang komen, dan pada akhir sesi ini Encik Kenneth akan menjawab soalan-soalan anda. So kembali kepada produk penusu ini, so memang bagus, saya tidak tahu apa jenis produk penusu yang bagus dan apa yang mungkin tidak dicadangkan sama sekali dengan kandungan lemak itu sendiri. So dari segi pemakanan itu sendiri, apakah jumlah cadangan yang serving size untuk produk penusu ini Ya, sendiri? beberapa yang perlu dimakan supaya tidak berlebihan. Setiap hari, seberapa banyak yang seseorang itu patut makan setiap hari? Kita boleh tengok dari segi slide ini. So, sini tuliskan cadangan pengambilan untuk semua orang. Iaitu cadangan dia sebenarnya sama untuk semua orang secara keseluruhan. So, setiap hari sebenarnya kita perlu 1 hingga 2 hidangan produk penusu ataupun susu untuk membekalkan nutrisi seperti protein, kalsium dengan vitamin yang telah disebutkan. So, sebagai contoh, yang ini semua kita dapat dimakan di rumah sebenarnya senang. So, pertama sekali kita kalau susu, iaitu 1 gelas ataupun 1 cawan susu, lebih kurang 250 ml. So, maksudnya macam cawan yang buat teh itu. Okay? Dari segi susu tepung ini, dia merupakan susu tepung biasa yang kita dapat di pasar raya. So, kita orang boleh baca dengan air ataupun kita akan masuk dalam kopi kita orang. Dari segi keju cheddar, ini yang biasa tengoklah, macam segi 4 tu, dan 1 cawan yogurt. Kalau boleh, kita sebenarnya menggalakkan supaya ambil pilihan rendah lemak, yang itu lebih baiklah. So dari 4 pilihan ini, memang dicadangkan 2 atau 2 daripada ini diambil setiap hari dan bukan kesemuanya sekali. Bukan semualah. Okay. Kalau macam 1-2 boleh pilih antara satu jenis ataupun 2 jenis yang anda selalu boleh makan. So macam produk yogurt ni kadang-kadang saya rasa memang tak biasakan orang makan macam tu saja. So memang saya rasa macam produk yogurt ni boleh di incorporated dalam pemasakan seharian. So macam mana nak incorporate bahan-bahan ni? So saya tahu macam cheese ni mungkin biasanya saya akan buat grilled cheese dengan roti, tapi mungkin untuk orang di luar sana yang mempunyai cita rasa lain, bagaimana nak memasukkan produk penusu ini dalam pemasakan seharian? Soalan yang baik, sebenarnya banyak pesakit kanser ataupun sebenarnya pesakit lain lah. Mungkin kemungkinan diorang akan sebut macam diorang tidak tahu macam mana untuk bagi variety kepada diorang punya pemasakan, ataupun diorang tidak tahu macam mana nak buat pemasakan dia lain sikit. Sebab setiap hari kita pun masak apa yang kita biasa ataupun yang kita tahu. So, sini adalah beberapa cadangan ataupun cara untuk meningkatkan pengambilan produk penusu. Pertama sekali, kita boleh menggantikan santan, iaitu coconut milk. Okay. So, sekarang kalau you Google, you boleh dapat resepi yang macam bantu ataupun dia akan bagi tahu you boleh menggantikan santan dengan yogurt. Masa you masak rendang juga. So, dia boleh memberikan dia punya mouthfeel macam creamy, tapi dia tidak memberikan bahan-bahan yang kita kata lemak yang terlalu tinggi lah dalam santan kalau kita buat secara berlebihan. Lagipun kita boleh menyediakan smoothie. So, kita boleh pakai susu ataupun yogurt. Sebab kalau you pergi pasar sekarang, you boleh belilah, tapi dia mahal sikit. So, kalau buat di rumah, dia lebih jimatkan masa, jimatkan duit juga. Okey. Dan ketiga, kita boleh menyediakan salad. Dari segi salad, kita tengok kalau kita keluar, dia akan bagi macam Thousand Island ke, mayonnaise sauce ke. So, kalau kita boleh tukar kepada yogurt, ya itu lebih baiklah. Dari segi yogurt ni, kita kata yogurt yang tidak mempunyai flavor. So, maksudnya bukan yogurt macam kalau boleh lah, kita boleh pilih yogurt yang tidak mengandungi gula yang tinggi ataupun tidak mempunyai flavor. Yang macam Greek yogurt kalau boleh lah. Tapi dia rasa macam masam sikit. Bukan semua orang boleh lah. Dari segi 4, kita kata menggantikan mayonnaise dalam sandwich. So contohnya yang biasa kita makan egg mayo. So selalu kita buat egg dengan mayo. So kalau mayonnaise itu kurang, memang egg mayo itu tak sedap. So kita boleh sebenarnya menggantikan mayonnaise itu kepada yogurt. Dia juga akan bagi rasa yang sama sebab dia punya rasa pun creamy sikit. Dan akhir sekali, masa kita buat teh ke, buat kopi ke, kita boleh gantikan creamer kepada susu. Dan itu adalah pilihan yang lebih baik lah. Okay, tapi biasanya kalau nak pakai susu nak gantikan santan atau bahan-bahan lain, saya rasa dari segi rasa itu sendiri mungkin berkurangan. Bukan sebab saya rasa kalau gunakan susu nak gantikan santan, saya rasa dari segi lemak itu dalam macam kononnya nak masak kari, dari segi lemak itu mungkin tak ada rasa
So itu mungkin akan menyebabkan orang untuk tidak mahu makan atau menggunakan produk tertentu. So bagaimana, apakah alternatif untuk itu? Kalau adakah terdapat cara untuk menggunakan produk tertentu tanpa mengurangkan dari segi rasa itu sendiri dalam masakan? Ya, saya rasa soalan ini akan dijawab untuk tukang masak ataupun housewife yang pandai-pandai semua ni. Sebab dari segi kesihatan kita akan kata yogurt mungkin pilihan yang lebih sihat. Tapi dari segi aroma ke ataupun rasa, memang santan yang akan menang lah saya kata. Ya. Kita tengok nasi lemak, kalau dia pakai nasi lemak dengan yogurt, mungkin anda tidak akan makan dia. Tapi kalau kita letak santan, rasa dia memang kurang sikit. So jadi key dia ialah kalau mau makan makanan yang mengandungi santan, kita jangan makan berlebihan ataupun kita akan kontrol porsi kita orang makan. So kalau anda kena cari keseimbangan daripada Lebih sedap, lebih sihat. dua-dua itu kena seimbangkan baru bagus untuk kesihatan. So pada masa ini mungkin kita orang boleh keluarkan resepi sihat dan juga sedap. Betul. So kalau ini adalah semua bagus untuk orang yang memang boleh makan produk tertentu, tetapi di luar sana terdapat orang yang mempunyai keadaan lactose intoleransi. So maknanya dia orang tidak boleh makan produk tertentu kerana ia akan menyebabkan masalah kesihatan. So untuk orang-orang yang seperti itu yang mempunyai masalah itu, apakah cadangan pakar nutrisi, apa alternatif yang ada untuk mereka mendapatkan nutrien tersebut tanpa berasa sakit? Okay. Dari segi kita kata keadaan itu sebenarnya kita kata lactose intolerant ataupun lactose intoleransi, dia merupakan keadaan badan kita yang telah menghadapi mutasi ataupun mutation sebab badan kita dapat mengeluarkan lactase, enzim yang untuk penghadaman lactose tu. Oleh sebab itu badan kita kalau kita makan produk tertentu ataupun susu, dia akan beri macam ciri-ciri ataupun dia punya berasa tidak selesa. Kadang-kadang ini mungkin tertimbul. So dari segi pilihan, kita boleh pilih susu yang tanpa laktosa ataupun lactose. Sebagai contoh, kita boleh pilih susu badan ataupun almond milk, susu oat ataupun susu soya. So ini jenis-jenis pilihan yang berlainan kita boleh buat supaya berganti dengan susu biasa. Okay. So yang laktosa itu sendiri adalah sejenis nutrien, betul? Yeah. So kalau susu yang tidak ada laktosa ini, adakah boleh dikatakan susu ini tidak sebagus produk tertentu atau adakah laktosa itu mungkin tidak seberapa penting dengan compare dengan bahan-bahan lain seperti kalsium, vitamin D yang itu? Okey, ini pertimbangan yang betul. So dari segi nutrisi kita tengok kalau laktosa itu sebenarnya sejenis kita kata protein dalam susu tersebut. So maksudnya susu tu kita merujuk kepada susu lembu di sini. So susu lembu ni dia mengandungi lactose yang akan bagi badan kita orang sebagai tenaga. Namun kalau kita kata berganti kepada susu lain, sebenarnya kandungan nutrisi dia lebih kurang sama. Cuma dia tidak mempunyai lactose yang memberikan kesan seperti ciri-ciri ataupun perut tidak selesa. So dari segi kerisauan itu sebenarnya tidak benar. So kita kalau minum susu alternatif ataupun susu lain berlain kepada susu lembu, sebenarnya dia punya nutrisi lebih kurang sama. Namun kita boleh dapatkan kalsium yang lebih tinggi. Selain daripada susu, kita juga boleh dapat daripada sumber-sumber lain sepertinya sayur-sayuran macam brokoli, kailan ataupun kubis yang biasa kita dapat, ataupun kita boleh makan makanan produk soya. Okay. So, mungkin ada pesakit-pesakit yang risau, adakah pesakit kanser saya boleh mengambil produk tertentu? So, sebagai baseline kita akan kata dua cadangan. Pertama sekali, kita perlu pilih susu yang telah pasteurized ataupun sudah melalui heat treatment, iaitu sudah selamat ataupun sudah diproses supaya boleh minum. Yang kedua, kita kata kondisi kita akan tengok pada masa pesakit itu. Okay. Dari segi produk tertentu yang digunakan untuk pesakit, iaitu pada masa sel darah putih yang normal, bilangan neutrophil yang normal, ataupun tidak menjalani proses pemindahan sam-sam tulang pada masa itu. Okay, so basically apa yang Encik Kenneth cakapkan di sini ialah produk tertentu ini adalah recommended atau dicadangkan untuk orang yang atau pesakit yang punya sel darah putih yang normal dengan bilangan neutrophil normal.
atau yang tidak mempunyai kesedaran susun tulang. Tetapi kalau macam untuk penyakit kanser yang memang memberi kesan kepada hilangan neutrofil dengan sel darah putih, dan untuk pesakit kanser yang menjalani kemoterapi, biasanya mereka mengalami keadaan di mana sel darah putih mungkin berkurangan di dalam badan. So dari segi itu, adakah mereka tidak digalakkan mengambil produk penyusu atau macam mana? Kita akan tengok dari segi keselamatan pada masa tu. Kalau masa tu dia punya kandungan kita kata sel putih ataupun neutrofil yang lebih rendah, kita akan mencarankan supaya mengelakkan makanan-makanan yang macam produk penyusu yang mengandungi mikroorganisma. Sebagai contoh macam kacang, Yakult ataupun yogurt. Sebab dia orang pakai culture untuk mengeluarkan produk-produk tersebut. So pada masa ni mungkin kita akan elakkan. Tapi dari segi susu sebenarnya pada bila-bila masa pun boleh dipakai. As long as you tak ada kondisi kita kata tadi lactose intolerance, you boleh minum pada bila-bila masa saja. Okay. So maknanya so bagus lah untuk produk penyusu, especially for untuk pesakit kanser, boleh saja. Jadi bergantung kepada keadaan anda sendiri. So dari segi pengambilan produk soya seperti yang dikatakan tadi, so adakah yang mempunyai risiko untuk penyakit kanser kalau mengambil produk soya pula? Apa? Okay. So kita kata solan dia selalu biasanya datang daripada produk penyusu dan campur dengan soya. Sebab dia kadang-kadang bersama-sama ataupun dia tengok sebagai protein dia penting kan. So dari segi produk soya dan risiko kanser, kita kata bagi semua orang masuk pesakit kanser, pengambilan soya ataupun produk soya adalah selamat. So dari segi kerisauan, dia mungkin tertimbul daripada estrogen ataupun hormon yang terdapat dalam soya. Tapi dia berfungsi secara berbeza terhadap badan manusia kita orang dan dia tidak mendorongkan pertumbuhan sel-sel kanser di badan kita orang. So lagi kita akan fokus kepada manfaat kesihatan pengambilan soya, iaitu soya ataupun soya produk. Dia mengandungi nutrisi yang baik macam protein, ada serat, vitamin D ataupun kalsium. So dia lebih kurang sama dengan kita kata produk penyusu tadi. So oleh itu kita kata dia boleh gantikan soya dengan kita kata produk penyusu. Yeah. So macam tadi yang Encik Kenneth cakap tadi, terdapat banyak artikel atau banyak kajian yang menunjukkan yang ada yang dia cakap ada estrogen dalam susu yang mungkin boleh meningkatkan risiko, tetapi tak ada kajian buku yang dapat membuktikan itu tersebut. Dan sebaliknya, mereka ada kajian ada menunjukkan seperti yang telah ditulis di bawah ini, yang terdapat bukti yang ia dapat mengurangkan kanser payudara dan kanser prostat, risiko kanser payudara dan kanser prostat. So soalan amat penting untuk orang di luar sana atau untuk penonton kami untuk faham dan melihat di mana dapat mendapatkan informasi daripada sumber yang betul. So untuk soya ni, kembali pada soya ni, sama seperti protein susu, saya pasti terdapat cara-cara untuk mengambilnya. Maknanya saya tak boleh makan produk macam saya tak boleh minum 10 karton soya bean setiap hari. So apakah recommendation untuk pengambilan produk soya? Okay. So kesimpulan dari slide ini kita kata tak kisah dia produk soya ataupun produk penyusu, kita perlu makan sebab dia memang mengandungi nutrisi yang baik lah. So sekarang kita akan tengok apakah cadangan pengambilan produk soya ataupun soya bagi kita orang. So dari segi satu hari, dia sama dengan produk penyusu, iaitu lebih kurang 1 hingga 2 serving setiap hari. So kita boleh tengok dari segi sini, kita tengok yang ini ialah tofu telur yang biasa, yang itu panjang tu. Kita boleh tengok setengah dia, ataupun satu ketul taupuan ataupun taufu biasa. Kita kata ada tempe atau juga fucuk. So semua barang-barang ini sebenarnya dia produk soya dan dia juga mempunyai kandungan protein dengan vitamin yang tinggi. Saya tadi kalau orang nak masak produk-produk soya tersebut, biasanya macam tempe kan, orang selalu goreng dengan sambal dengan minyak yang banyak. So adakah itu mengurangkan? So maknanya kebanyakan daripada bahan-bahan ini kita bukan makan macam itu saja, kita memang kena masak dengan minyak, dengan bahan-bahan lain. So adakah dengan melakukan sedemikian dia dapat mengurangkan kandungan nutrisi bahan-bahan ini? Apa pandangan Encik? Dari segi kandungan nutrisi sebenarnya dia tidak banyak menjejaskan dari segi kita kata proses memasak. Tapi yang penting tadi Encik Kevin sebut dia itu minyak dan juga dengan kita kata garam.
So pada masa kita memasak atau menyediakan makanan, selalu kita kata akan taruhkan lebih banyak minyak ataupun garam supaya dia lebih sedap. Dan mungkin ahli keluarga lebih suka lah. Tapi pada masa ni mungkin kita boleh buat sikit perubahan dari segi kita punya cara masak ataupun cara penyediaan supaya menggurangkan garam, gula ataupun minyak yang kita pakai. Sebagai contoh, kalau kita kata tempe lah, kita masak yang itu masak lemak. Mungkin kita boleh tidak boleh abai supaya tidak pakai lemak dalam masa tu, tapi kita boleh makan secara secukupan. So jangan makan berlebih. Pada masa yang akan datang nanti selepas bulan Ramadan, kita punya hari raya akan datang kan. So dari segi kita kata soya, kenapa dia kita kata supaya boleh berganti dengan protein lain, sebab dia juga sumber protein yang baik dan dia berasaskan tumbuhan. So kata kita akan untuk orang-orang yang vegetarian, kita kata boleh bergantikan protein iaitu ayam ataupun haiwan-haiwan lain-lain, boleh berganti dengan soya sebab diet yang berasaskan tumbuhan sebenarnya dia dapat menurunkan risiko kanser secara keseluruhan dari semua segi. So memang kalau untuk vegetarian pun mereka sudah boleh dapatkan kandungan nutrisi itu dengan yang cukup walaupun tidak makan daging atau haiwan lah. So kalau you vegetarian pun it's bagus lagi for you. So ini merupakan slide terakhir untuk Encik Kenneth. So sekarang ni sebelum kita berakhir, saya ada beberapa soalan daripada penonton kami di Facebook Live. Kita ada dua soalan. So hari ini soalan pertama adalah daripada Puan Ashling. Soalan dia adalah, as breast cancer patients, I heard that we should avoid plant-based food which is high in phytoestrogen. Example like soy, black sesame or beetroot. What's your opinion? Dan soalan kedua juga tanya pasal phytoestrogen dari Jihadisme. Ya. So mungkin kita boleh jawab dua soalan bersama-sama. So pertama sekali kita tengok dari segi phytoestrogen yang macam tadi saya sebut. Dari segi estrogen ataupun kandungan kita kata hormon dalam kita punya tumbuhan, sebenarnya dia berfungsi lain daripada segi badan manusia. Maksudnya pada masa ini kajian menunjukkan hormon-hormon dalam tubuhan ini dia tidak menjejaskan badan kesihatan kita orang. So oleh itu pada masa ini semua organisasi yang buat kajian dalam bidang ini masih mencarankan supaya semua orang mengambil produk-produk penusu dan produk-produk tumbuhan macam soya ataupun produk tempe lain-lain juga. So soalan seterusnya daripada Encik Kian Pong, bertanya pasal supplements, plant or herb-based supplements. Apa pandangan Encik Kenneth pada hal pasal plant or herb-based supplements? So soalan Kian Hong ini sebenarnya ada dua komponen. Dari segi kita kata plant atau herb-based, kita perlu tengok apakah jenis plant yang dipakai. Sebab kadang-kadang dari segi tumbuhan dia ada banyak kita kata sections, mungkin dia pakai daun dia ke, akar dia ke. So dari segi pilihan suplemen tu amat penting kita tengok apakah bahan yang terdapat dalam suplemen tu. Kedua, adakah suplemen diperlukan? So dari segi pemakanan kita kata sebenarnya suplemen tidak dicarankan pada masa bila-bila. Cuma hanya kalau pada masa tu doktor ataupun pakar pemakanan berasa anda memerlukan suplemen yang lain untuk membekal tenaga ataupun nutrisi yang berlebihan daripada pemakanan semasa anda, dan mungkin pada masa tu kita akan cadang supaya mengambil suplemen. Tapi kalau Kian Hong ataupun ahli keluarga atau sesiapa, mungkin dia pesakit kanser ke atau apa, kita akan cadangkan supaya tunjuk atau memberitahu suplemen yang anda sedang ambil kepada doktor anda supaya dia akan ambil tahulah apa yang telah diambil. So dia tidak menjejaskan macam dia punya rawatan plan ke atau apa-apa. Okay. Right, itu bagus. Soalan seterusnya daripada Encik Ahmad Yasri, bertanya pasal goat milk. Would it be a good alternative for patients who have lactose intolerance? Maknanya untuk pesakit yang mempunyai laktosa intoleransi, adakah susu kambing bagus untuk mereka? Okay. So untuk Encik Ahmad, seperti yang tadi kita orang sebut, so lactose itu hanya dia terdapat di dalam susu lembu. So kalau dia berganti dengan susu lain,
termasuk dengan susu kambing, goat's milk, sebenarnya dia juga okey. Sebab dia punya kandungan nutrisi dari segi protein dengan kalsium semua lain-lain, dia memang ada. So kita tengok kalau produk tu okey dan Encik memang boleh ambil. Cuma mungkin goat milk dia punya harga lebih mahal sikit lah. Okey. Okey, bang, itu merupakan satu pencerahan yang baik daripada pakar nutrisi kita pada hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua penonton kita pada hari ini, dan sebelum kita berundur, adakah Encik Kenneth mempunyai message untuk diberikan kepada penonton kita sebelum kita habiskan rancangan kita pada hari ini? Okey, secara kesimpulan untuk hari ini punya perbincangan, saya kata, so kita akan mencarankan supaya pesakit kanser ataupun orang ramai supaya mengambilkan produk tenusu ataupun produk soya untuk kesihatan keseluruhan. Sebab kadang-kadang kita akan dengar macam orang lain kata, oh ini jangan makan, itu jangan makan. Yang penting kita tahu dari mana sumber maklumat itu terhasil. So kita kata kalau ada persoalan yang tertentu, kita sepatutnya tanya kepada pakar-pakar, mungkin doktor ke ataupun pakar nutrisi, pakar pemakanan yang memang ada knowledge dalam bidang itu. Dan kita bukan kata jangan, tapi kita boleh berbincang dengan jiran-jiran ataupun ahli keluarga. Tapi betul-betul kalau ada persoalan tentang perubatan, kita boleh bertanya kepada pakar. Itu merupakan satu mesej yang penting, especially dalam masa sekarang ini di mana terdapat banyak sumber informasi yang mungkin tidak sahih. So untuk para orang awam di luar sana, kalau ingin mendapatkan informasi, dapatkan daripada sumber yang boleh dipercayai dan daripada pakar-pakar itu sendiri, dan bukan daripada WhatsApp messages atau Facebook messages yang mungkin tidak sahih dan juga mungkin boleh membahayakan nyawa anda sendiri. So dengan itu kami akan menghabiskan sesi kami di sini. Jika anda mempunyai soalan-soalan lain, anda boleh menghubungi Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia atau The National Cancer Society Malaysia di talian 1-800-88-1000. Nombor ini juga akan dipaparkan nanti dalam video kami di Facebook nanti. Dan anda boleh menghubungi talian ini. Dia berfungsi dari Isnin hingga Jumaat, dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. So apa-apa soalan boleh dikemukakan dan kami akan dapatkan pakar pemakanan kami untuk menjawab soalan anda nanti. So sampai sini sahaja sesi kami dan kami akan berjumpa di sesi lain. Terima kasih. Thank you, terima kasih.